Malik tak ada jawapan pada waktu tersebut. Tetapi Imam Malik rahmatullahi alaih dalam masa yang sekejap, mungkin sehari, mungkin 2 hari pada waktu tersebut, beliau telah boleh jawab. Nampak tak? Dan kebanyakan ulama mujtahidin adalah begitu. Bukan semua benda dia tahu. Allah je tahu semua benda ni, tuan-tuan. Jadi quwwah qaribah tu ada pada mujtahidin. Jadi kita pun gitulah, tuan-tuan. Ada orang yang mana bila dia belajar, dia akan faham sikit demi sikit, sikit demi sikit. Ilmu ni satu benda, amal tu satu benda. Betul tak? Ilmu satu benda, amal satu benda. Amal yang mana tuan-tuan kena buat, saya kena buat. Hukum hakam tuan-tuan kena tahu. Untuk solat tuan-tuan sah, untuk puasa tuan-tuan sah. Tuan-tuan nak kena tahu duit yang ada dalam akaun ni wajib zakat ataupun tidak. Alhamdulillah. Ada tisu tak? Kemudian jual beli tuan-tuan, jual beli tuan-tuan, pinjaman tuan-tuan, hutang tuan-tuan, semua benda tu ialah, jazakallah khairan, semua benda tu ialah perkara yang mana tuan-tuan hadapi setiap hari dan tuan-tuan kena tahu hukum. Tuan-tuan nak ijtihad ke? Assignment tu pun kalau sudah mujur, kalau takwi 10 soalan, dah kita 10 masalah, kita sudah dengan baik dalam masa 1 sem, itu pun mujur. Takut-takut 5 je hak sudah. Hak tu pun CD assignment. Mutabik nak tempel ke tu? Nampak tak? Masalah, tuan-tuan. Kita ni bermasalah. Okey, habis bahagian muqaddimah mula-mula. So sekarang kita kenal diri kita lah, betul tak? Li'budun ni, kita nak beribadat pada Allah ni macam mana, tuan-tuan? Antariqil ijtihad ataupun antariqil taqlid. Sama ada kita ijtihad atau taqlid. Ijtihad tak mampu, dah bodoh. Dah. Orang kata kita nak dalil, dia ngajar baca kitab salah. Setengah-setengah orang kita nak yang rajah, dia ngajar baca kitab salah. Jaga pula ke tu. Saya tak kata ke siapa-siapa, tapi adalah. So sekarang baru kita tahu, kita jazakallah khairan, antara taklid, kita kena belajar antara taklid. So bila kita faham, kita belajar dengan tarikh taklid, dalam masa sama kita tegaskan yang mana kita tidak tutup pintu. Siapa yang mana dalam masa dia rasa 50 tahun, kalau dia tak mati sebab rempit ke apa, dia boleh sampai darjah ijtihad, fadal, macam muskilah. Tapi kalau dia ijtihad, salah semua dengan agama, hak tu tanda dia tak betul tu. Nampak tak? Dia kalau ijtihad dia betul, dia tidak akan menyalahi para imam biasanya. Sebab tu para imam yang mana datang tabaqah yang kedua, ketiga, apabila fiqh telah ditadwin dengan baik dan seumpamanya, ijtihad mereka akan menyamai ijtihad para imam dulu. Betul tak? Sebab tu kebanyakan ulama mereka akan bermazhab dengan mana-mana mazhab yang masyhur dan juga mu'tabar. Jarang sangat, tuan-tuan, kita dengar orang tak ada mazhab. Ulama-ulama yang masyhur, jarang sangat kita dengar mereka tak ada mazhab ataupun mereka tidak belajar mengikut mazhab. Sebab apa? Apabila mereka belajar, mereka berijtihad, mesti mereka kena pilih usul. Usul siapa? Jadi kalau mereka pilih usul Syafi'iyah, maka ijtihad mereka akan sama dengan ijtihad Syafi'iyah yang lain, biasanya. Nampak tak, tuan-tuan? Jadi kalau orang tu dia sampai kepada darjah ijtihad, jadi pendapat dia tu bertentangan dengan pak mazhab sebagai contoh, ataupun dengan majoriti ulama, atau tanda dia tak betul tu. Dalam hadis dia panggil apa? Pendapat yang syadz, riwayat yang syadz, riwayat yang munkar, menyalahi riwayat orang lain. Kalau usul kita betul, mesti kebanyakan kita akan sama dengan orang lain. Dan last kali, ijtihad kita imma akan tubik 2 pendapat ataupun 3 pendapat yang mana telah diperselisihkan oleh ulama sebelum ini. Betul tak? Betul tak? Sama ada ijma' masalah itu, orang kata la kalam, tak ada masalah. Yang kedua, kalau ulama berselisih dengan 2 pendapat, biasanya kalau ijtihad kita betul, usul kita betul, kita akan keluar dengan salah satu daripada 2 pendapat, ataupun 3 pendapat, ataupun 4 pendapat. Biasa tak akan keluar dengan pendapat yang lain yang tidak dikenali oleh keseluruhan mujtahidin sebelum ni. Nampak tak? So sekarang, tuan-tuan, apabila kita nak belajar, kita kena tahu jalan. Ada di kalangan kita yang mana tak sedar diri juga. Dia sedar dah dia muqallid, jadi bodoh dia tu tak murakab dah lah, tapi bodoh dia tu basit. Tapi dia tak tahu lagu mana kita nak belajar, apa yang kita perlu belajar, apa yang kita perlu buat. Ada kawan saya, dia nukilkan lebih kurang 10 tahun lepas kenyataan Ibn Abdul Bar rahmatullahi alaih dalam mengikuti jalan para ulama. Dia kata kalau orang tak ikut jalan para ulama ni, ada 2 kemungkinan.
Yang pertama sebab dia benci jalan para ulama tersebut, maka ni memang dia tak akan percaya senang cerita. Yang kedua, dia bukan benci jalan para ulama, tapi dia nak test jalan dia yang baru. Dia rasa jalan dia baik apa semua. Hak ni pun tak akan percaya. Sebab tu tuan-tuan, kalau ceritanya Ibn Abdul Bar bila dia syarah Muwatta Imam Malik rahmatullahi alaih, dia syarah atas jalan siapa tuan-tuan? Atas riwayat Yahya Al-Laythi. Yahya Al-Laythi. Walaupun riwayat Yahya ni bukanlah riwayat yang paling mutqadah, bukanlah riwayat yang paling sahih, tidak. Tetapi kerana Yahya adalah orang yang paling akhir bersama dengan Imam Malik rahmatullahi alaih. Imam Malik rahmatullahi alaih meninggal pun Yahya masih berada di Madinah, dan dia telah bawa balik kitab Muwatta ke Andalus, dan dia telah baca, dia telah riwayatkan. Yahya Al-Laythi tak silap saya tahun dalam 230 Hijrah meninggal, sezama dengan Yahya bin Ma'in, sezama dengan Ali bin Al-Madini, sezama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ulama-ulama kritik beberapa riwayat Yahya. Ulama-ulama kritik beberapa tempat dalam Muwatta daripada riwayat Yahya. Tetapi Ibn Abdul Bar apabila disyarahkan Muwatta, dia masih lagi syarahkan menggunakan riwayat yang masyhur di dalam negara dia, dalam Andalus. Nampak tak? Tempat yang mana kena kritik lah. Tetapi tidak bermakna kerana ada beberapa kritikan maka kita kena buang riwayat tersebut. Ambil riwayat orang lain, ambil riwayat Syafi'i ke, ambil riwayat Qanabi ke, ambil riwayat Isa Ma'an Ibn Isa Al-Qazzaz ke, ambil riwayat Abu Musa'ab ke, ambil riwayat fulan ke. Tak. Dia bergerak di atas apa yang ada di dalam negara dia, tertib negara dia. Cuma tempat kena bagi peringatan, kena bagi peringatan. Betul tak? Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi mana-mana hawadiril ilm, ma'ahidil ilm, tuan-tuan akan tengok biasanya muqarrar yang sama sahaja. Kerana muqarrar inilah yang mana telah melahirkan para ulama. Nampak tak? Cuma muqarrar ni dia akan berubah-ubah mengikut zaman lah, ataupun mengikut tabaqah, mengikut level, mengikut batch. Kalau kita kata 2 kurun yang pertama dalam masalah fiqah, dalam masalah lughah, dalam masalah hadis, mungkin muqarrar je ini. Tetapi bila makin lama 2 kurun, 3 kurun yang ke belakang, maka telah dipendekkan dan seumpamanya. Betul tak? Kemudian masuk lagi 2-3 kurun, ada lagi kitab yang lain yang telah dipendekkan, yang telah dikaji, yang telah dibetulkan, yang telah ditahqiq dan seumpamanya lah, sampailah kepada kita hari ni tuan-tuan. Nampak tak? Dan biasanya bila sampai kepada kita tak lagi dah. Muqarrar kita biasanya lah muqarrar daripada kurun ke-7 sampai sekarang. Muqarrar daripada kurun ke-7 sampai sekarang. Boleh kata dalam mana-mana bidang ilmu, dia bermula daripada zaman orang kata kurun ke-7, awal-awal kurun ke-7 sampai sekarang. Biasanya muqarrar mana-mana ilmu tidak akan lagi daripada tu. Tuan-tuan cakaplah tentang nahwu ke, tentang fiqh ke, tentang tafsir ke, tentang apa ke. Cuma dalam daripada kurun ke-7 sampai ke belakang ni pun dia ada level-level lagi. Kitab untuk peringkat mubtadi, peringkat mutawassit, peringkat mutahi. Betul tak? Jadi semakin lama tuan-tuan, ulama akan semakin kaji, semakin tahqiq, semakin bincang, semakin bahas, dan last sekali akan keluar matan. Nampak tak? Matan ni berhajat kepada guru untuk syarah. Nampak tak? Ala kulli, sekarang kita ada orang kata jalan yang mana perlu kita ikuti. Kalau tuan-tuan tak ikut jalan tersebut, belajarlah 20 tahun, 30 tahun pun, like you are wasting your time. 20 tahun, 30 tahun pun bodoh situ. Sebab apa? Sebab tak ikut jalan. Sungguh. Saya cerita tentang diri saya tak cerita tentang orang lain. Orang lain tu wallahualam lah, mungkin dia dah sampai maqam darjat tinggi kan. Tapi saya cerita tentang diri saya. Apabila kita belajar bukan dengan cara yang betul, kita akan berada di takut yang sama untuk ilmu tersebut. Terutama kalau itu bukan perkhususan kita, kita akan berada di takut yang sama, dan kita tidak akan maju. Walaupun kita ada 10 PhD masa tu, orang panggil doktor. Tak, belik lidah nak panggil doktor. Tapi sebab kita tak ikut cara dia, kita akan berada di takut yang sama, kita akan bodoh. Unless kalau kita bukan unless, salah penggunaan, kecuali pada ilmu yang memang takhasus kita. Kalau macam hadis, saya takhasus hadis, jadi saya sentiasa mutabaah cetakan-cetakan baru, kitab-kitab hadis, tesis-tesis baru, pembacaan. Hak tu cerita lain lah.
kita akan excel lah insya-Allah dalam bidang kita. Tapi ilmu-ilmu lain, kita ni bukan, orang kata, ini antara masalah universiti juga, dia panggil buat takhasus dalam keadaan budak tidak ada ilmu yang sempurna. Kita ni kena jadi mausu'i dulu sebenarnya. Kita kena jadi ensiklopedia, kemudian barulah kita kena takhasus satu-satu bidang. Sebab tu ustaz-ustaz kita pesan, mula-mula kita kena talaqi semua bidang ilmu, kemudian barulah kita kena tahqiq. Tahqiq ini ialah takhasus kita lah. Nampak tak? Jadi sekarang ada orang yang mana dia belajar lughah, dia sebagai contoh, fiqh dia tak tahu, hadis dia tak tahu, tafsir dia tak tahu, akidah apakah tak tahu ke sekarang. Tak tahu lah kau. Lughah dia pun dia tak tahu. Sebab yang ngaji buku muasir, Alfiyah Ibn Malik ke Alfiyah Ibn Aqil, dia tak pernah ngaji. Qatrun Nada Ibn Hisham, dia tak pernah ngaji. Dia ngaji kitab muasir. Okeylah, universiti buat kitab muasir, tapi sekarang carilah luar. Tak, belajar cara turas. Orang Quran Sunnah, fiqh tak tahu, usul fiqh tak tahu, akidah tak tahu, bahasa Arab memang salah baris semua dah. Sebab apa? Sebab takhasus sebelum waktu dia. Nampak tak? Takhasus sebelum waktu dia. Jadi tuan-tuan, sepatutnya kita kena belajar semua benda. Ada lebih kurang 7-8 bidang ilmu pengetahuan yang mana kita kena belajar. Kalau tuan-tuan kira, boleh jumpa lah bahasa Arab dengan segala rencam dia, nahwu, saraf, balaghah dia. Kemudian fiqh, mari sekali dengan usul fiqh, betul tak? Hadis, mari sekali dengan usul hadis. Tafsir, mari sekali dengan usul tafsir. Aqidah, mantiq. Tu ialah orang ngaji. Tak ada dah lah lebih kurang. Orang belajar, betul tak? Bahasa Arab tu banyak lah, saya kira satu je, tapi dalam tu lah insya' mutala'ah lah, berapa lah, semua benda dalam. Tapi yang paling penting ilmu bahasa Arab. Sepatutnya semua ilmu ni, cabang ilmu ni, kita kena ngaji paling kurang 3-4 butir kitab, mengikut level-level tertentu. Usul fiqh, berapa butir kitab kita ngaji? Daripada bawah, let's say lah tuan-tuan belajar waraqat, kemudian tuan-tuan ngaji lumak, kemudian tuan-tuan ngaji jam'ul jawami' sebagai contoh, habislah 3 butir. Nampak tak? Hak tu kitab tu baru ngaji 3 butir tu. Sekurang-kurangnya tuan-tuan tidaklah jahil dalam masalah usul fiqh, tapi tuan-tuan tidak alim. Dua benda berbeza tu. Tuan-tuan tidak jahil dalam usul fiqh, sekurang-kurangnya tuan-tuan berada pada peringkat orang kata okey lah, mubtadi mutawassit dalam usul fiqh. Tapi isu-isu usul fiqh yang dalam, panjang lebar, dia punya kesan dalam perbezaan pendapat para ulama, tuan-tuan tak tahu lagi, betul tak? Sebab kalau siapa yang datang daurah ulumul hadis minggu lepas, kita cerita tentang satu-satu tajuk dalam ulumul hadis, saya bagi tahu ada tesis ni, betul tak? Satu tajuk baru, satu juz'iyah daripada ulumul hadis. Jadi begitu juga dalam usul fiqh, tentang masalah aqallu maqil, hujah ke tak hujah, berapa banyak tesis ditulis, berapa banyak jurnal ditulis, apa kesan dia dalam masalah mafhumul adat, dalam masalah mafhumus sifat, dalam masalah sekian, dalam masalah sekian. Nampak tak? Dalam masalah istihsan, dalam masalah qaul sahabi, dalam masalah hak tu baru orang yang mana dia alim usul fiqh. Dia baca semua benda-benda tu. Hak ni berhajat kepada takhasus, tuan-tuan. Saya pun tak ada nak baca belaka, saya pun tak ada nak belajar belaka. Sebab masa saya banyak habis untuk hadis. Tapi sekurang-kurangnya saya ngajilah waraqat, saya ngajilah lumak, saya ngajilah sebahagian daripada jam'ul jawami', saya ngajilah ghayatul wusul Syekh Zakaria Ansari, hak dia baiki jam'ul jawami' tu. Bukan dia baiki jam'ul jawami' dalam lubul usul, tapi banyaklah dia baiki jam'ul jawami'. Sekurang-kurangnya kita ngaji. Bila kita ngaji, kita tak jahil usul fiqh, tetapi kita tidak alim usul fiqh. Tuan-tuan tahu kot beza dua tu. Nampak tak? Kemudian bila kita cerita tentang ulumul hadis, begitu juga ada 2-3 kitab kita kena ngaji. Tuan-tuan ngaji tuan-tuan ngaji Baiquniyah sebagai contoh. Kemudian tuan-tuan belajar Nukhbatul Fikar dengan syarah dan Nuzhatun Nazar. Kalau tuan-tuan rajin, naik sikit Ikhtisar Ulumul Hadis, ataupun kalau rajin lagi ngaji Tadribur Rawi. Sekurang-kurangnya tuan-tuan tahu ulumul hadis, tetapi tidak alim ulumul hadis. Alim ulumul hadis, tuan-tuan kena ikut perkembangan dalam bidang hadis. Tesis-tesis baru, cetakan baru dan seumpamanya. Betul tak? Akidah, tuan-tuan kena ngaji apa akidah. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan Asy'ari, mungkin tuan-tuan akan ngaji kitab-kitab Sanusi yang awal-awal Muqaddimah Sanusiyah. Tuan-tuan akan ngaji Sughra, tuan-tuan akan ngaji Sughra. Mungkinlah sekali tuan-tuan akan ngaji Wusta.
kalau rajin. Ataupun tuan-tuan akan ngaji Jawharatul Tauhid Laqani, habis terik sampai situ jaga Malaysia ngaji golek-goleknya. Nasafi tak ngaji dah. Nasafi dengan pelbagai syarah dia, Taftazani lah, gapo lah saya tak tahu tu. Tak, kalau tuan-tuan Salafi mungkin tuan-tuan akan ngaji ke apa mula-mula Akidah Tahawiyah, betul tak? Kemudian tuan-tuan akan ngaji kitab Safarini ataupun Lum'atul I'tiqad oleh Ibnu Qudamah. Kemudian tuan-tuan ngajilah kitab Al-Ain wal Athar Ibnu Syekh Abdul Baqi ataupun Najatul Khalaf Ittiba'is Salaf. Banyaklah lagi. Ataupun last sekali tuan-tuan akan habis dengan kitab As-Safarini rahmatullahi alaih, yang selalu kita sebut sebagai akidah Safarini. Tapi adakah tuan-tuan mahir belakang akidah? Tidak. Banyak lagi benda tuan-tuan kena ngaji. Masalah firaq, perbezaan aliran-aliran dalam Islam, kemudian rak jawab antara golongan Asy'ariyah, Maturidiyah dengan golongan Hanabilah ataupun Salafiyah pada zaman sekarang. Jadi benda ni berhajat kepada takhasus yang lain. Hak tu dalam kerangka orang kata mazhab umat Islam dengan isu orang kata agama lain, Kristiannya, Budanya, Gotunya, Goninya, benda tu berhajat kepada ilmu lain pula. Nampak tak tuan-tuan? Tafsir gitu juga. Tafsir paling kurang tuan-tuan kena ngaji 30 juzuk. Jalan lain. Hak tu orang kata muqarrar hak paling rendah. 30 juzuk jalan lain. Kita tak pernah ngaji. Budak Quran Sunnah pun tak habis 30 juzuk, betul tak? Kemudian banyak lagi lah isu-isu lain dalam tafsir ulumul Quran, tafsir-tafsir yang munharifah, orang kata aliran-aliran semasa dalam tafsir. Benda ni tuan-tuan kena baca. Allah minat tafsir memang dia akan baca. Tafsir Sayyid Qutb dulu ke tak dulu? So dia kena buat kajian, dia kena baca, dia kena bandingkan dengan tafsir-tafsir lama. Hak ni tuan-tuan kata satu peringkat yang mana kita kena pilih dalam hidup kita. Kita nak mengkhusus dalam bidang apa. Nampak tak? Tetapi orang kata basic benda yang saya dan tuan-tuan kena belajar. Biasanya kalau kita ngaji sistem madrasah ni 8 tahun ke 10 tahun settle lah tuan-tuan. Tapi masalah kita hari ni, sekolah kita walaupun sekolah agama, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, kita tak ngaji benda-benda lagu tu. Kita hanya ada muqarrar, buku soal jawab siap, habis SPM, ambil stamp lebih kurang, sama ada pergi negara Arab atau duduk dalam Malaysia, kita ngaji main-main. Jadi sebab tu zaman sekarang bila kita berada di ijazah master PhD pun duk ngaji kitab bawah lagi. Sebab apa? Sebab kita telah buang masa dengan cara yang tidak betul. Kita tidak ikut cara yang telah ditunjuk ajak oleh para ulama. Okeylah, kita terpaksa ikut sistem, kena ada CJ, tak ada CJ tak boleh kerja kerajaan, tak kerja kerajaan mati, tak boleh makan. Jadi tak apalah, ngajilah cara universiti, tapi dalam masa yang sama carilah kelas talaqi luar, wujudkanlah guru. Tak cari guru yang mana boleh mengajar. Nampak tak? Dan banyak benda yang saya belajar yang sistem orang kata kitab-kitab turah ni, sebab saya pun orang universiti, tetapi saya cuba untuk cari di luar. Okeylah, cerita tentang belajar Nahu. Dulu zaman saya tuan-tuan saya SPM tahun 2001. Ilmu ni apa yang ada dalam sekolah je dulu. Mana ada kelas-kelas talaqi luar ni? Tak ada tuan-tuan. Daurah-daurah panggil syekh daripada luar ataupun ustaz dalam Malaysia sendiri, kecuali ustaz-ustaz yang mana duduk pondok, mengajar pondok ataupun madrasah. Kemudian saya pergi Darul Quran. Pergi Darul Quran, kata 4 kata 5 ngaji bahasa Arab tinggi je lah, sebagaimana tuan-tuan ngaji. Kemudian naik Darul Quran. Darul Quran dia guna apa tuan-tuan? Dia guna muzakkirah. Muzakkirah sebagaimana tuan-tuan ngaji ya, ada muzakkirah. Betul tak? Dulu kita ngaji nahwu wadih, ustaz buat an-nahwul awdah. Kira maksudnya kena wadih lagi lah. Hak wadih tu memang tak faham dah budak kita, memang bodoh dah. Tapi pada waktu tersebut kita terdengar adanya kitab-kitab macam Ujrumiyah ataupun Ajrumiyah. Kita dengar ada kitab Kawakib Durriyah. Kita ada dengar kitab Qatrun Nada. Kita ada dengar kitab Alfiyah Ibnu Aqil. Jadi kita rasa kita nak ngaji. Betul tak? Dulu mana ada sautiyat tuan-tuan. Tahun 2000 tu telefon tu besar bah tu telefon. Habis kau besar tahun 2000. Mana ada benda-benda yang orang kata sautiyat, boleh ada audio kemudian jadi video. Tak ada tuan-tuan. Zaman kita orang ni guna disc lagi. Discman kena panggil tu. Kami panggil mula Walkman, lepas tu Discman,
Nak royak zaman kuno ni kita orang ni. Tak ada, nak cari ilmu tak ada. So Allah SWT rezekikan saya kenal Sri Petaling. Ada Mahat Miftahul Ulum Sri Petaling. Kalau tuan-tuan rajin, pergilah tengok ziarah madrasah, tengok pengajian dia orang macam mana. So saya kenal beberapa orang ustaz. Dan di DQ pun kita ngaji juga kitab-kitab Arab muqarrar lah. Tapi muqarrar tidaklah orang kata celuk-celuk sangat. Maksudnya baca sebiji-sebiji. So saya nak ngajilah bahasa Arab. Saya naik motor tuan-tuan, daripada Kuala Lumpur baru nak sampai kepada Sri Petaling tu lebih kurang 2 jam. Pukul 6 petang sampai pukul 8 malam. Belajar setengah jam ataupun sejam je. Baca kitab-kitab bawah je. Lepas tu pukul 8 pukul 9. Lepas tu balik makan lebih kurang pukul 10 balik. 2 jam tu. Kok tengah-tengah hulu jam tu. Hulu jam nak sampai Kuala Lumpur. Bukan kita nak sebut juhud kita ke apa. Tapi kalau benda tu tak ada dalam universiti kita, tempat kita ngaji, kita kena cari luar lah. Dan dunia hari ni mudah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab YouTube, sautiyat, masyaikh-masyaikh mengajar, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Mesir, mana-mana lah, ikut kecenderungan tuan-tuan. Kalau hak minat Wahabi, cari hak tu. Kalau hak minat Mesir, cari hak Mesir. Kalau minat hak Morocco, cari hak Morocco. Minat hak Mauritania, cari hak Mauritania. Tapi benda tu ada dalam apa? Ada di dalam YouTube, yang mana kita boleh baca, kita boleh dengar, kita boleh ulang kaji. Tetapi the best one is cari guru yang wujud depan mata. Hak sautiyat ni hanya sebagai penambah baik. Nampak tak? Alat bantuan. Yang sebenarnya ialah kita kena cari guru. Walaupun dia tu baru pelajar master, tapi dia memang takhusus bidang tu, dia belajar kitab tu, kita pergi belajar dengan dia. Sebab apa? Fil harakati barakah. Di dalam pergerakan itu ada keberkatan. Tak ada? Let's say kita dengar, oh kawan kita ni sebelum dia masuk universiti, dia pernah duduk mondok lah mula. Ya dia dah ngaji sampai Ibn Aqil. Tak, kita pergi ngaji dengan dia ujrumnya. Walaupun kawan kita tu orang tak kenal sikit habuk pun. Tak, bukan ada title besar, bukan syekh besar. Lepas kita ngaji dengan dia, kita pergi dengar lah sautiat Syekh Fulan, Syekh Fulan. Nampak tak? Yang mana boleh membantu kita untuk lebih memahami apa kita belajar. Kau apa dah? So tuan-tuan, apa yang kita perlu belajar? Apa yang kita perlu belajar dalam fiqh? Ni semua saya bawa ni, semua kitab rendah-rendah. Nampak tak kalau saya tulis? Apa tuan-tuan kena belajar? Yang pertama sekali, untuk mubtadi. Nampak tak? Tak nampak buta. Yang mubtadi ni biasanya orang akan ngaji beberapa butir kitab. Yang pertama sekali, Al-Risalah Al-Jami'ah. Betul tak? Biasanya. Yang kedua, Safinatul Najah. Dan ada soal lagi orang tulis Safinatul Salah. Nampak tak? Kemudian yang ketiga, orang akan ngaji Al-Mukhtasar As-Saghir, ataupun nama lain Al-Mukhtasar Al-Latif. Yang keempat orang akan ngaji Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, ataupun nama lain Al-Mukhtasarul Kabir. Hak ni yang biasa orang akan ngaji untuk mubtadi tuan-tuan. Tapi sebenarnya Muqaddimah Hadramiyah ni tak adalah orang kata boleh lah, sebab dia tak habis pun. Dia hanya bahagian ibadat dengan sedikit ni pun bahagian ibadat. Ibadat ni biasanya semua bahagian ibadat. Dan ada satu lagi kitab yang saya belajar, Al-Ajwibah Al-Jaliyah oleh Al-Jurdani. Cuma ni dalam bentuk soal jawab. Tuan-tuan, kalau risalah jamiah, dia ada 3 ilmu dalam tu. Ilmu akidah, ilmu fiqh dengan tasawuf. Betul tak? Ilmu akhlak. Al-Ajwibatul Jaliyah ni pun gitu juga. Dia ada 3 ilmu dalam tu. Safinatun Najah tak ada. Fiqh yang biasa je. Mukhtasar Saghir, Mukhtasar Latif pun yang sama. Muqaddimah Hadramiyah pun yang sama. Hak ni biasanya
yang orang belajar untuk mubtadi. Berapa tuan-tuan? 2, 3, 4, 5 butir mubtadi. Berapa kitab diulang-ulang supaya benda tu lekat dalam kepala. Ada maklumat yang ada dalam kitab ni, tak ada dalam kitab ni. Begitulah seterusnya. Nampak tak? Hak ni Mukhtasar Saghir dengan Mukhtasar Kabir ni, penulis dia yang sama. Al-Muallif nafsuhu, penulis yang sama. Al-Ajubatul Jaliyah ni oleh Al-Jurdani. Dia ada kitab dia dalam fiqh yang lain, yang lebih tebal, lebih panjang. Kemudian Safiinatul Najah, hak ni penulis lain. Risalah Jamiah, penulis yang lain. Hak ni apa tuan-tuan? Hak ni adalah kitab permulaan, yang mana tuan-tuan dan saya kena belajar. Sebab apa? Benda ni melibatkan apa ni? Benda ni melibatkan fardu ain dalam kehidupan kita. Bukan kita nak mengajar orang, hak kita wajib untuk tahu, untuk kita amal. Nampak tak? Okey, Ar-Risalatul Jami'ah dia ada beberapa syarah. Nah, ni semua ada dalam PDF tuan-tuan. Alhamdulillah. Ada dalam PDF. Kalau nak beli pun tak mahal mana pun, murah je. Tapi takut tak ada nak beli. Ar-Risalatul Jami'ah, antara kitab yang ada, syarah dia saya ada 3. Yang pertama ialah Ad-Dalalatun Nafi'ah. Ad-Dalalatun Nafi'ah nipis sangat. Dia lebih kepada nota kaki je. Ad-Dalalatun Nafi'ah ada dalam PDF. Ataupun mungkin Word. Sebab saya ada, saya beli. Yang kedua, hak ni saya beli tahun 2000, awal 2015 di Mesir. Al-Budurut Tali'ah, syarah Ar-Risalatul Jami'ah. Tapi ni mahal lah. Daruddi Al-Kuwaiti ni memang mahal buku dia. Tapi ni antara yang bagus lah. Kemudian yang ketiga, Al-Anwarul Lami'ah. Hak ni tebal, sebab dia bukan hanya mensyarahkan Ar-Risalatul Jami'ah, tetapi dia telah sempurnakan bab-bab yang tidak ada dalam Ar-Risalatul Jami'ah. Sebab Risalah Jami'ah ni dia hanya fokus pada benda yang penting-penting dan wajib ke atas mukallaf, budak-budak lah, bermula daripada budak-budak. Jadi ada bab-bab yang mana dia tak sebut. Jadi dalam Al-Anwarul Lami'ah oleh Basudan tu, dia telah syarah panjang lebar, dan dalam masa yang sama dia telah sempurnakan bab-bab yang tak ada. Macam dalam Risalah Jami'ah mana ada bab tayamum, jadi dia bawa bab tayamum. Nampak tak? Masail al-Khufain tak ada, dia bawa Masail al-Khufain. Dulu kitab tu telah dicetak oleh Dar Fatah di Jordan. Saya cari tak jumpa. Tapi lebih kurang dalam setahun lepas ataupun 2 tahun lepas saya pergi pesta buku di Mesir, ada cetakan baru, tapi daripada Kuwait tak silap saya yang cetak baru. Al-Anwarul Lami'ah. Nampak tak? Alah, kalau tuan-tuan ada macam Al-Budurut Tali'ah ni pun cukup dah, padai dah. Tapi kalau orang minat ngaji, dia bacalah syarah yang pelbagai, sebab tidak semua syarah ni sama, betul tak? Okey, Safiinatul Najah. Okey, mula dulu Safiinatus Salah. Safiinatus Salah ni, hak setahu saya ada satu syarah oleh An-Nawawi Al-Jawi. An-Nawawi Al-Jawi. Dia duduk Mekah tapi dari Indonesia. Nampak tak? Safiinatus Salah, saya ada satu cetakan daripada Dar Basair. Dia punya syarah. Safiinatul Najah masyhur tuan-tuan. Antara syarah yang masyhur ialah Nailur Raja. Betul tak? Kemudian antara syarah yang masyhur ialah Kashifatus Sajah oleh An-Nawawi Al-Jawi. Antara syarah yang ada ialah Manarul Huda oleh Syekh Muhammad Ammuh, guru kepada Maulana Lutfi, untuk kenali kitab Arab masa berada di Yaman. Tapi setahu saya dia bermazhab Hanafi, tapi dia mahir mazhab Syafi'i juga. Dalam Manarul Huda, berapa dah saya sebut? Nailur Raja, Kashifatus Sajah, Manarul Huda. Antara disyarah oleh guru kami Dr. Amjad Rashid di Jordan, tapi lulusan Jordan dan lulusan Yaman. Jordan lulusan universiti, Yaman lulusan ribat, ma'had, gitulah. Dia tulis Tanbih Zawil Hijab, syarah Safiinatul Najah. Tapi saya tak ngaji kitab tu dengan dia, saya ambil kitab lain dengan dia. Ingat tak tu? Saya koyak tu. Okey, Al-Mukhtasarus Saghir ataupun Al-Mukhtasarul Latif
telah ditulis oleh Bafadhal Al-Hadrami. Hak ni sebelum zaman Ibn Hajar Al-Haythami lagi. Al-Mukhtasarus Saghir, orang kata lebih banyak maklumat berbanding daripada dua kitab di atas. Antara syarah dia yang masyhur, hak ni Al-Bayan wa Ta'rif, oleh penulis yang sama juga ni, Syekh Ahmad Yusuf An-Nasaf, Dr. Ahmad Yusuf An-Nasaf, Al-Bayan wa Ta'rif bima'ani wa masail wa ahkamil mukhtasaril latif. Al-Bayan wa Ta'rif. Ada satu lagi, tebal lagi pada ni, tapi lagi payah, Al-Manhalul Warif, syarah kepada Al-Mukhtasarul Latif. Al-Bayan wa Ta'rif, syarah Mukhtasar Latif. Al-Manhalul Warif, syarah kepada Al-Mukhtasarul Latif. Dua. Oh, risalah jamiah ni ada satu lagi syarah oleh An-Nawawi Al-Jawi juga. Saya pernah dapat buku tu PDF yang kawan saya print untuk saya, tapi tak duduk mana dah. Antara syarah bagi Al-Mukhtasarul Latif yang saya ada, Mishkatut Tanwir, syarah Al-Mukhtasaris Saghir. Dia salah satulah dua nama dia kan, Mishkatut Tanwir. Okey. Hak ni saya pernah mengajar beberapa kali, ni pernah mengajar beberapa kali, hak ni pernah mengajar beberapa kali. Al-Muqaddimatul Hadramiyah, saya pernah belajar tapi tak habis dengan Dr. Amjad. Sebab banyak, orang panggil apa? Banyak musafir kemari. Lepas tu kelas PhD biasanya petang pukul 2 sampai pukul 5 sampai pukul 8. Jadi bila kelas talaki biasanya malam dan maghrib. Jadi tak lagi. Tapi adalah benda-benda saya dah mengaji, dan ada hak tak ada habis. Jadi saya kata kat kawan-kawan, rasa kita ni pam apa dah dek ngaji Muqaddimah Hadramiyah, sekali buka kelas baru pergi tak habis. Lepas tahun buka kelas baru pergi pula tak habis. Sekali buka kelas baru pergi pula dah tak habis, kena ngaji lah. Tak. Al-Muqaddimatul Hadramiyah ni antara yang masyhur, disyarahkan oleh Ibn Hajar Al-Haythami sendiri dalam Al-Manhajul Qawim. Di atas syarah ni ada beberapa hasyiah. Hasyiah masyhur ialah hasyiah Al-Jarhazi, 2 jilid. Tidak, 1 jilid tebal. Kemudian atas syarah Al-Manhajul Qawim ada hasyiah At-Tirmizi. Hak ni tebal, 7 jilid, Darul Minhaj cetak Indonesia tapi di Mekah. Kemudian ada satu syarah yang masyhur lagi, syarah Ba'ashin, nama dia Bushral Karim, untuk Muqaddimah Hadramiyah ni. Dan syarah Ba'ashin tu sangatlah payah. Sampai hari ni saya kata payah. Masa saya baca syarah tu awal-awal 2011, 2012, ada satu masyayikh daripada Yaman datang. Saya mengadu kepada dia, kata payah lah syarah ni, tak faham lah. Kata tak apa, insya-Allah lama-lama muak akan faham. Tak hari ni tak faham. Stres kau. Sebab dia bukan bidang kita, bukan benda yang kita tak main hari-hari, faham tak? Kita tak mengajar hari-hari. Dia beza kalau ustaz tu hidup pondok ataupun duduk madrasah, memang dia kena mengajar kita hari-hari, fiqh hari-hari. Hak tu setengah ngaji, dah tak payah kalau tak ngaji, tak tahulah. Okey. Al-Ajibatul Jaliyah ni saya baca dengan Syekh Marwan, tapi dalam bentuk soal jawab buku dia. Hak ni cetakan Darul Fatah. Dia ada soal lagi untuk ni At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah. Tapi ni saya tak ajar ngaji sebab ni buku ni lebih kepada buku rujukan, tapi hak ni bahagian ibadat sahaja. Dia ada bahagian muamalat dan seumpamanya, tapi hak ni At-Taqrirat As-Sadidah, At-Taqrirat As-Sadidah. Kemudian penulis dia sendiri, Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf ni, dia pernah datang Terengganu buat daurah dulu. Dia guna kitab Al-Aham. Al-Aham ni ialah ikhtisar kepada At-Taqrirat As-Sadidah. Hak ni untuk golongan apa tuan-tuan? Untuk golongan mubtadi macam kita. Jadi kalau kitab-kitab ni pun kita tak lepas ngaji lagi, kita tak habis ngaji lagi, kita tak faham lagi, nak jadi mutabi' kat sebelah mananya. Nampak tak? Hak tu golongan yang pertama, mubtadi. Saya boleh padam lah dia sebab saya malah nak bangun jalan. Kau nak suruh saya bangun? Aduh, tak saya bangun. Acum padam. Tolong padam. Ingat dah kan?
Berapa? 5 butir. Hak kena ngaji paling kurang 5 butir. 5 butir. Okey, sekarang ialah mutawassit. Tak payah mana. Mutawassit. Mutawassit ni biasanya dia adalah kitab yang mana merangkumi keseluruhan bab fiqh dah. Merangkumi keseluruhan bab fiqh. Yang masyhur ke apa tuan-tuan? Orang ngaji Abi Syuja'. Tuan-tuan ngaji Abi Syuja'. Ngaji Abi kodok tak tahu. Betul tak? Abi Syuja' ni memanglah kitab orang akan ngaji sungguh-sungguh. Kemudian dari Abi Syuja' ni dia ada beberapa syarah. Syarah yang masyhur orang akan ngaji ialah Fathul Qarib. Betul tak? Fathul Qarib Al-Mujib. Atas Fathul Qarib ni tuan-tuan, dia ada satu hasyiah yang masyhur yang dinamakan sebagai hasyiah Al-Baijuri ataupun Al-Bajuri. Kalau Darul Minhaj cetak sekarang dalam 4 jilid ataupun 5 jilid. Saya ada cetakan Indonesia yang 2 jilid. Sebelum tu cetakan Tauqifiyah 2 jilid. Dan ada cetakan Minhaj yang 4 jilid ke 5 jilid, 4 jilid. Dan ada satu lagi yang dipanggil At-Tawsyih ala Ibn Al-Qasim oleh An-Nawawi Al-Jawi juga. At-Tawsyih ini dalam satu jilid dikatakan dia adalah ikhtisar kepada Al-Baijuri. Tapi sebenarnya kalau ngaji Abi Syuja' ni tuan-tuan, aku tak boleh lari daripada Baijuri. Baijuri ni dia seumpama Quran bagi orang yang bermazhab Syafi'i. Mesti kena baca Baijuri ni. Nampak tak? Abi Syuja', Fathul Qarib. Dan dia adalah syarah-syarah dia yang lain sebenarnya. Hak tuan-tuan tahu, antaranya masyhur ialah Al-Iqna', betul tak? Al-Iqna' ni memang biasanya orang ngaji pondok ke mana, memang dia akan baca Al-Iqna'. Tapi setengah masyayikh dia tak baca Iqna' sebab dalam Iqna' ni ada masyakil, ada muskilah-muskilah dia. Dan Baijuri banyak kritik Iqna' dia dalam hasyiah dia. Tapi kalau tuan-tuan buat rujukan tak ada masalah lah. Di atas Iqna' ni ada hasyiah yang masyhur, hasyiah Bujairimi. Saya ada cetakan Tauqifiyah tu dalam 5 jilid ke 4 jilid, 5 jilid gitulah. Kemudian antara syarah dia yang masyhur ialah Kifayatul Akhyar. Cuma Kifayatul Akhyar oleh At-Taqil Hisni ni, dulu ustaz-ustaz kita yang aliran Yaman dia tak bagi baca sebab dalam ni ada qaul yang mana tidak muktamad. Tetapi sejak Dar Minhaj yang di Jeddah keluarkan Kifayatul Akhyar, dia tambih, dia bagi tahu yang mana yang tidak muktamad di matan bawah, di nota kaki bawah. Tapi kita azim, kita masya-Allah, memang kita yang masya-Allah. Kita ngaji ni di Darul Quran. Cuma kita dah ngaji bahagian ibadat dengan bahagian munakahat je. 2 bahagian tu yang kita dah ngaji. Orang lain tak ada. Muqarrar sebelum fiqh manhaji datang menyerang Darul Quran. Nama dia tak tahu tukar muqarrar. Muqarrar ditukar bukan untuk jadikan orang lebih alim, jadikan orang lebih jahil, untuk ikut level ustaz nak mengajar. Sebab ustaz pun bodoh. Saya tak kata ustaz DQ hok mengajar saya, dak, ustaz mengajar saya bisa-bisa hok lepas tu. Sebab kalau Kifayatul Akhyar tak boleh nak mengajar dah ustaz muda. Betul tak? Jadi tukarlah fiqh manhaji. Ada buku terjemahan Melayu, bolehlah baca fiqh manhaji terjemahan Melayu sambil-sambil baca bagi hok salah tu dengan bahasa Arab tu. Okey, sekoknya boleh terjemah. Salah baris pun. Okey. Ini yang pertama. Yang kedua, geng-geng di Yaman, masyayikh-masyayikh di Yaman, dia ada satu kitab yang tuan-tuan tahu kan, nama dia Al-Yaqutun Nafis. Al-Yaqut An-Nafis fi madhab Ibn Idris, lebih kurang gitulah. Al-Yaqutun Nafis dulu ada satu syarah tuan-tuan yang Dar Minhaj keluarkan tebal, dan ada yang terbaru dikeluarkan daripada Mesir. Saya tak tengok lagi, tapi saya dah beli. Saya minta kawan saya belikan, tapi saya tak tengok lagi sebab baru sangat, keluar masa sebelum pesta buku di Mesir. Al-Yaqutun Nafis, cetakan Dar Minhaj yang ada, yang warna ungu tu, dia ada nota kaki. Nota kaki ni tuan-tuan adalah kutipan daripada hasyiah Baijuri. Jadi dia terlalu nak ringkaskan sampai kita tak faham kadang-kadang dia nak ayat agama.
Jadi memang nak tak nak kita kena keluar balik, tengok dalam bejuri balik. Sebab kata bejuri ni penting. Tapi saya harap cetakan yang terbaru ni, bukan cetakan yang terbaru, syarah yang terbaru ni boleh mencukupkan Al-Yaqutun Nafis. Masalahnya masyayikh di Yaman, dia akan baca Al-Yaqutun Nafis bersama kitab lain. Ada satu kitab nama dia Az-Zubat, Safatul Zubat. Ni dalam bentuk syair, lebih kurang 1000 bait. Safatul Zubat ni tuan-tuan saya ngaji, Yaqut ngaji, Abu Syuja' ngaji, Bajuri ngaji, Kitab Akhir ngaji. Safatul Zubat ni dia ada banyak syarah lah. Masa saya ngaji Zubat ni, saya beli sampai 3 ataupun 4 syarah. Mana-mana syarah saya jumpa, saya akan cari. Antara syarah yang ada ialah Ifadatus Sadatul Umat, tapi syarah tu simple je. Yang kedua ialah Fathur Rahman, syarah Zubat Ibn Raslan, Darul Minhaj juga. Kemudian ada Ghayatul Bayan. Fathur Rahman ni hak ayah tulis, Asy-Syihabur Ramli. Kemudian Ghayatul Bayan ditulis oleh anak dia Asy-Syamsul Ramli, antara ulama yang mutaakhirin mazhab Syafi'i yang mana mu'tamad dalam mazhab. Mu'tamad ahli Mesir ialah mu'tamad Asy-Syamsul Ramli. Kemudian ada syarah apa nama dia, As-Samad apa tak tahu, tapi oleh Mawahibus Samad oleh Al-Fishni, tak silap saya. Lepas tu ada lagi lah beberapa syarah yang saya baca masa saya ngaji Zubat. Sebahagian masyayikh dia akan ngajar Zubat sekali dengan Yaqut Nafis. Dia akan baca Yaqut dulu, bab dia nak baca gitu. Let's say kita kata bab tayamum, dia akan baca bab tayamum tu, mungkinlah dalam tu ada 3 pembahagian, syarat tayamum ke, membatalkan tayamum ke, whatever lah. Dia ambil satu bahagian daripada subtopik daripada tayamum, dia akan baca daripada Yaqut, dia akan syarah, kemudian dia akan baca daripada Zubat. Nampak tak? Ada lagu tu. Hak ni hak Dr. Amjad duk tengah buat. Tapi saya pergi sekejap je sebab kelas-kelas saya tak pergi. Tapi alhamdulillah saya ngaji dah Zubat, cuma nak kena ulang kaji lah. Yaqut duk tengah ngaji lagi. Tapi cara ustaz kami baca Yaqut lain. Dia akan baca sekali dengan Abi Syuja'. Mula-mula let's say kita kata kita ngaji bab Qasamah, akan baca bab Qasamah daripada Yaqut. Baca gogeng habis. Lepas tu kita akan baca Abi Syuja' dalam masa yang sama. Baca daripada Abi Syuja', habis Abi Syuja', tahrir matan ke apa semua, akan baca Fathul Qarib. Baca Malik Fathul Qarib, habis baru kita akan baca Bajuri. So serentak ngaji Zubat. Ada lah, saya mau nak ngaji nanti apa lagi, banyak-banyak. Ada lagi kitab tahrir Syekh Zakaria Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, tapi saya tak jangan ngaji. Dia panggil Tuhfatul Tullab, syarah tahrir Tanqih Lubab. Tak silap saya gitulah. Ke Fathul Wahab syarah Tuhfatul Tullab. Aku tak ingat dah kitab. Tinggal Malaysia tu, benda tu saya beli tahun 2010, tapi baca sendiri je tu, hanya sebagai orang kata rujukan, tak je ngaji tu. Ada Baba Ismail Sepanjang kan, Thailand tu kan, Ismail Sepanjang ada, dia ada ngajar tahrir, tajuk dia Tuhfatul Tullab bi syarhi matan tahrir Tanqih Lubab. Dia ada ngajar tahrir, patut ada orang rekod banyak CD lah. Saya call lah orang tu, saya nak beli, ratus-ratus dia nak jual, mana ada pitih nak beli. Nak sebab ilmu ko, nak warga ko. Padahal Syekh tu tak tahu-tahu pun banyak mana hak dia jual tu. Lepas tu dia kopi CD murah je pada harga duduk kira. Tapi kata ratus dia jual. So tak jadi, tak ngaji pas kali ni. Tapi tak apalah, tak ngaji pun. Banyak ada benda lain kok kita kena ngaji lagi. Tak ada dah lagi apa lagi orang ngaji lah. So kira mula Abi Syuja' baca dengan Fathul Qarib, kena baca sekali dengan Bajuri. Yaqut dengan Zubat, habis dah lah. Hak ngalah kali, hak muntahi. Muntahi dalam mazhab kita ke apa tuan-tuan? Minhaj lah, Minhajut Talibin. Hak tu lah hak muntahi, hak orang ngaji sebagai muqarrar dars. Orang kata muqarrar pengajian. Saya minhaj, saya ngaji sikit je.
Tapi dalam proses nak masuk minhaj lah ni, nak berabi sikit je ni. Abi Syuja' ni tak tahu berapa kali dengar dah. Fathul Qari tak tahu berapa kali dengar dah. Maksud berapa kali baca dah dengan beberapa orang guru. Zubair baca sekali, Yaqut baca sekali. Tapi hak tu pun rasa takut lagi nak ngajar fiqh. Takut lagi nak ngajar fiqh sebab bukan makanan harian kita, bukan benda yang kita hari-hari, bukan takhassus kita. Tapi kita ngaji. Hari-hari ngaji fiqh. Tapi takut tak ngajar hari-hari. Jadi tuan-tuan, hak minhaj tu hak ngelah kali dah orang ngaji. Orang ngaji minhaj tu dengan syarah-syarah tuan-tuan tahulah, ada syarah Ibn Hajar, syarah Ar-Ramli, syarah Al-Khatib Al-Syirbini, ada syarah Ad-Damiri ataupun ada yang sebut Ad-Dumairi dalam An-Najmul Wahhaj. Hari tu tubik syarah Ibn Mulaqin, hak Darul Falah waktu tubik tu. Kemudian Tuhfatul Muhtaj Ibn Hajar waktu tubik hak baru yang Ad-Darastani cetak tu kan, Anwar Al-Syaikhi. Jadi banyak lagi lah tuan-tuan benda kita kena belajar. Tapi kalau orang boleh habis-habis Syuja', Fathul Qari dengan Bejuri ni pun pada saya besar. Tapi nak lopak hak ni lalu tak boleh. Dia kena lalu dulu kitab-kitab yang orang kata mubtadi' tadi. Hak ne kitab tu ngaji molek. Kemudian kalau tak ngaji Yaqut kau boleh, Yaqut boleh ngaji sekali dengan Abi Syuja', Fathul Qari dengan Bejuri. Tak ngaji Zubair pun ada dah. Tak ada lagi kitab lain sebenarnya yang mukhtasar pada minhaj yang disebut sebagai Umdatus Salik wa Umdatun Nasik oleh Ibn Naqib al-Misri. Betul tak? Atas tu ada syarah Anwarul Masalik. Adalah beberapa syarah lagi, tak silap saya ada dalam tiga syarah saya ada. Ustaz kita daripada Yaman, Fathul Wahhab al-Malik oleh Darud Diya, 3 jilid. Tak tu semua syarah umdah. Hak tu ialah mukhtasar kepada Minhajut Talibin. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak ngaji, tak usah ngaji sudah. Tapi kalau kita ngaji hak saya sebut mubtadi tadi sah, kemudian mutawassit ni ambil Yaqut, Abi Syuja', Fathul Qari dengan Bejuri. Hak lain tu hanya sebagai rujukan. Pada mana dah lipoh dah kata. Maksudnya boleh jadi MSPI dah tahu zaman dah ni. Sungguh dalam keadaan tak tahu ke apa, maksudnya cukup dah. Sekurang-kurangnya kalau kita ada masalah, kita tahu nak rujuk mana. Faham tak? Tak adalah ada masalah Google pula kat bahasa Melayu tak tahannya. Dok kalau Google kat Arab tahan sikit ni, Google kat bahasa Melayu. Ataupun cari video ustaz Melayu. Aib lah kita ngaji fiqh usul syariah, tubik ada ijazah jadi ustaz ngajar masjid, tapi bila ada masalah tak tahu nak cari mana. Nampak tak? Jadi concern saya ialah tuan-tuan cubalah untuk belajar mengikut tertib yang saya royak tadi sepanjang hidup tuan-tuan. Saya sendiri pun I'm doing the same thing. I'm not telling you that saya habis dah, saya ngaji belaka dah, saya alim dah. Saya masih lagi berusaha untuk belajar benda-benda yang orang kata permulaan dan pertengahan. Sebab apa? Fiqh ni bukan nak tunjuk kau kan kita ada CJ, kita habis beberapa kitab. Tak. Kita nak tahu amalan kita tu sah ke batal. Betul tak? Apa yang kita buat tak halal ke haram? Especially benda bila melibatkan muamalat. Tak. Benda yang melibatkan muamalat, ramai di kalangan kita ambil mudah. Tak, kita masuk program tu, kita masuk investment tu, kita masuk investment ni, kita tak tahu halal ke haram. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita rehatlah dulu. Cumanya kitab ni dia ada 3 bahagian, akidah, fiqh dengan akhlak. Hak akidah tu saya nak baca saja, hak akhlak tu pun saya nak baca saja. Sebab hak tu tuan-tuan bukan orang kata hak budak baru akhir balik umur 7 tahun. Tak, nak kena belajar Tuhan tu satu, Esa tak tahu ke sekarang. Tak, maksudnya pada saya benda ni sebab kita bodoh kan, umur 20 lebih baru nak belajar. Jadi kita baca hanya tabarrukan. Tak, kita tak perlu terjemah sebab masa pun tak ada. Kita fokus untuk fiqh. Hak akidah ni tuan-tuan kena ngaji kita akidah khusus. Bab akhlak mungkinlah kita akan syarah sikit, kita tengok kesesuaian masa. Ni pun pukul 11 dah. Saya kalau boleh pukul 3 saya nak balik dah. Pukul 3:30 kopak lah paling lambat. Wallahu a'lam bissawab. Rehat 20 minit. 20 minit sampai 11.35 ataupun sehingga 11.40. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Matan Risalah Jamiah dia ada cetak. Darul Minhaj ada rasanya. Matan ada satu lagi. Okeylah. Allah Allah.
Tak kuat. Ada laptop.
Tak apa. Saya tak demam. Cuma saya batuk tak habis je. Lepas tu rest dong sikit je. Jazakallah khairan. Oh, pahit kopi ni.